dekat belakang saya ini lokasi sebenar kejadian tanah runtuh di kilometer 303.8 yang terjadi pada 6 Januari 1996 dan mengakibatkan kematian. Dan selepas daripada kejadian itu bermacam-macam lah lagi cerita ataupun kisah-kisah di laluan Tapah Gopeng ataupun Gopeng Tapah. Bermacam-macam kisah, tapi walau bagaimanapun semua yang terlibat dengan bencana dan apa-apa hal sekalipun, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah dekat dorang semua baca. Okey, sekarang ni saya sudah sampai dekat puncak atas ni. Kalau tengok dekat belakang saya itu laluan satu ketika dahulu Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke utara dan menghala ke selatan, dan telah ditutup lah dengan batu dan tanah konkrit yang jatuh daripada atas dan menutupi laluan ni. Dekat bawah tu sebenarnya dia ada 4 laluan side by side lah, dekat sana dengan sini. Dua-dua pun dah kena two way ke sana, two way ke sini, itu semua dah kena tutup. Nanti boleh cek dekat bahagian description, okey. Saya ada letakkan sedikit link ke sana untuk sumber rujukan. Kalau tengok kesan runtuhan ni, dia jatuh daripada atas sana dan menggelonsor ke bawah. Boleh tahan dahsyat juga. Boleh bayangkan lah macam mana kejadian tu. Kisah dan kejadian tanah runtuh ini berlaku kira-kira 25 tahun yang lalu. Kejadian tanah runtuh ini telah membuatkan seluruh negara berduka cita. Kejadian tanah runtuh ini adalah titik hitam buat negara dan terus menjadi sejarah yang tidak pernah dilupakan. Kejadian ini terjadi di atas Lebuh Raya Utara Selatan Plus, ataupun lebih tepat sekali di kilometer 303.8. Tidak kurang juga yang mendakwa laluan sepanjang 30 km daripada Tapah hingga ke persimpangan Gopeng ataupun dari persimpangan Gopeng hingga ke persimpangan Tapah adalah laluan yang penuh misteri dan mistik. Sejauh mana kebenarannya masih belum boleh dibuktikan. Tapi yang pastinya laluan sepanjang 30 km ini memiliki persekitaran ataupun jalan yang berbukit bukau. Suasana dan keunikan di sepanjang laluan ini juga memiliki keindahan dan tarikannya yang tersendiri. Terdapat juga beberapa orang individu yang mendakwa di sepanjang laluan ini wujudnya perkampungan bunian. Ini salah satu yang masih kelihatan dekat kawasan ni
Yang bahagian ini saya jangkakan ini suatu ketika dahulu ialah Gua Tempurung Rest Area. Sebab bahagian ini kalau tengok betul-betul dia bukan macam highway. Saya dah jalan sampai ke hujung tu, dia habis dekat sana dan tak ada jalan dah. Mungkin dia punya struktur binaan dah kena runtuh. Saya jangkakan ini tapak Gua Tempurung Rest Area lah satu ketika dahulu. Lagi satu firasat saya kuat mengatakan ini ialah tapak Gua Tempurung Rest Area satu ketika dahulu, sebab ada kesantaian ya, ataupun tayar seakan-akan dijadikan pasu lah. Boleh tengok dekat sini. Boleh rasakan yang satu ketika dahulu tempat ni memang happening. Tapi disebabkan beberapa faktor, tempat ni terpaksa ditutup dan ditinggalkan lah. Mungkin bahaya untuk pengguna lubur raya, sebabkan sering terjadinya tanah runtuh di sekitar sini sepanjang laluan Tapah ke Gopeng, Gopeng ke Tapah. Ada beberapa jongkong batu-batu dekat sini ya. Kawasan ini pun dia agak luas, agak lapang. Kemungkinan suatu ketika dahulu dia punya bangunan tu, beberapa blok bangunan, mungkin tandas ataupun sebagainya, dah kena runtuh lah. Lepas ni kita pergi yang sebelah sana tu, nak explore bahagian sana yang highway ataupun lebuh raya. Kedudukan dia dekat atas jembatan, agak tinggi juga. Dekat dalam tu lokasi sebenar kejadian yang terjadi pada 6 hari bulan 1 1996, di mana terjadinya tanah runtuh di sekitar sini. Saya akan masuk ke dalam tu. Agak jalan dia agak semak sama Lokasi kejadian sebenar dekat sebelah kanan ni kena jaga sikit, sebab dia semak samun. Lepas tu dia gaung dalam, sebab lokasi tempat ni dia, kedudukan dia agak atas jembatan, macam kedudukan dia atas jembatan. Setiap langkah tu kena waspada, takut salah langkah jatuh ke bawah. Saya akan terus masuk ke dalam tu. Okey. Bahagian inilah kejadian tanah runtuh tu.
dan dia menutup lah. Kalau dekat sini kita boleh tengok tempat saya berdiri sekarang ni bekas laluan kereta satu ketika dahulu, Lebuh Raya Plus Utara Selatan. Boleh tengok tanah runtuh dari atas tu, dia terus tutup semua lorong ni. Dikatakan pada waktu tu dia tutup 4 lorong menghala ke selatan dan menghala ke utara. Boleh tengok dekat bahagian description, nanti saya akan sertakan beberapa link berkaitan tempat ni. Memang tinggi ya. Dari atas tu terus sampai ke bawah. Dikatakan pada waktu tu hampir 7,000 mm padu tanah yang runtuh dan menutup laluan ni. Dekat belakang saya ni lokasi sebenar lah kejadian tanah runtuh yang terjadi pada 6 hari bulan 1 1996 dan mengakibatkan seorang meninggal dekat area sini. Kita sama-sama lah sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pergi buat selamanya. Al-Fatihah. Oke, sekejap lagi saya akan cubalah naik bahagian atas tu, nak tengok suasana dekat sana macam mana. Dikatakan pada ketika tanah runtuh tu terjadi, hampir 400 anggota yang dikerahkan dekat sini untuk membantu tugas-tugas menyelamat dan membaik pulih, termasuklah anggota polis, bomba dan ambulans Kementerian Kesehatan. Terima kasih kepada yang semua yang terlibat. Okey, sekarang ni saya akan cuba explore dekat atas tu dan tengok sendiri macam mana keadaan dekat atas tu. Dikatakan juga laluan daripada Gopeng ke Tapah dan Tapah ke Gopeng adalah antara laluan yang paling tinggi. Kos dia hampir 200 juta pada ketika itulah. Jom kita tengok macam mana keadaan dekat atas. Agak susah juga nak panjat tempatnya sebab dia menggolonsor. Step tu sentiasa kena jaga dan sentiasa berhati-hati. Dekat sana boleh tengok Gunung Tempurung Dekat sebelah sana tu Lebuh Raya Utara Selatan. Macam beginilah sekitar tempatnya. Dekat bawah ni satu ketika dahulu laluan kenderaan menghala ke utara tanah air dan dekat sana menghala ke selatan tanah air ataupun menghala ke Kuala Lumpur, mana-mana pengguna Lebuh Raya yang datang daripada utara. Boleh tengok dekat bawah sana bekas laluan satu ketika dahulu, dan laluan ni pun telah ditutup oleh bongkar-bongkar batu yang dikatakan
jatuh daripada atas dan menutup jalan raya ni. Kalau boleh tengok tadi video bahagian pertama tu, itu kedudukan dia dekat seberang highway sana. Dan saya rasakan tempat tu satu ketika dahulu bekas tapak arena, dan laluan yang sekarang ni kita lalu atas arena tu, dan ada sebahagian lagi lah yang tertinggal laluan arena tu. Maksud saya tapak arena tu ada sebahagian lagi yang tertinggal, sisa-sisa dia. Yang selebihnya dah jadi laluan yang baru sekarang ni. Ini bahagian hujung, hujung ke hujung. Tadi saya berdiri dekat sana, hujung sana, dan sekarang saya ada dekat sini. Dekat bawah ni salah satu laluan juga, tapi sudah ditutup lah. Sudah ditutup disebabkan runtuhan yang berlaku dekat sini. Saya anggarkan dia punya jarak, selepas dia menutup 4 lorong ni, dia punya kelebaran tu dari sana ke sini, saya anggarkan lebih kurang 300 meter, lebih kurang macam tu. Selepas dia tutup 4 lorong, and then dia side by side tu, dia punya jarak lebih kurang 400 ke 300 meter nak pergi hujung sana. Yang bawah ni satu ketika dahulu salah satu laluan juga, tapi dah jadi sembak samun, pokok-pokok yang tumbuh dekat sini. Saya tengok pun boleh tahan tinggi juga tempat ni. Apapun, kita doakan untuk mereka yang telah bersemadi di sini, semoga mereka tenang lah. Ada beberapa versi cerita lagi yang mengatakan di bawah runtuhan ni masih ada lagi yang tertimbus, tapi benda tu tak ada sumber. Itu cerita, sekadar cerita dari mulut ke mulut. Sejauh mana betul ataupun tidak cerita tu, sejauh mana kebenarannya, tak boleh dipastikan. Tapi mengikut beberapa sumber yang dikatakan, macam yang saya nyatakan tadi tu sajalah, pada kejadian tanah runtuh tu melibatkan kematian seorang pemandu lori ataupun kelindan lori pada ketika itu. Itu saja yang saya tahu. Yang selebihnya tu bukan daripada sumber yang sahih, cuma dengar cerita-cerita mulut ke mulut daripada mereka yang orang-orang lama lah, yang lebih arif dan tahu tempat ni. Ada beberapa juga cerita yang mengatakan tempat ni terdapatnya kampung bunian, kampung bunian, dan berbagai-bagai versi cerita lah. Tapi sejauh mana kebenaran, saya pun tak boleh pastikan. Untuk mereka yang pernah melalui, detik-detik tu saja yang boleh dan boleh rasa dan faham macam mana suasana tu. Jangan lupa nanti rujuk dekat bahagian description. Saya akan letakkan beberapa link ataupun sumber rujukan lah berkaitan laluan Gopeng ke Persimpangan Tapah, dari Tapah ke Persimpangan Gopeng ni, yang jarak dia lebih kurang 30 km. Macam-macam cerita dan kisah dekat sini. Ada beberapa siri cerita. Mendiang Karpalsing pun dia terlibat dengan kemalangan di sekitar sini. Tak salah saya kilometer 3
kalau tak salah saya. Kejadian tu berlaku pada tahun 2014. Ada beberapa siri lagi lah kemalangan yang berlaku dekat sekitar sini. Walau bagaimanapun, mengharapkan semua yang terlibat semoga aman, dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk diorang. Jangan lupa, itu paling penting, jangan lupa. Saya anggarkan jarak daripada bawah tu, bahagian sini side by side sampai ujung sana, lebih kurang jarak dia lebih kurang dalam 300 meter lah ke 400 meter. Dia tutup jalan, bukan dia tutup habis 4 lorong. Maksud saya dia punya kelebaran tu ujung ke ujung lebih kurang 3 ke 400 meter lah. Boleh tahan juga. Dia menggelonsor dari atas tu, menutupi semua laluan ni. Apapun laluan Tapa ke Gopeng, Gopeng ke Tapa ni memang sejauh 30 km, memang menyimpan berbagai kisah, kisah-kisah mistik. Tapi sejauh mana kebenaran tu saya pun tak pasti. Cuma orang kata kita sentiasa berhati-hatilah dengan keadaan sekeliling. Dekat belakang sana boleh tengok Gua Tempurung. Dekat bawah tu, seberang jalan sana, tadi saya ada singgah dekat sana, yang tu bekas tapak Gua Tempurung rest area lah, satu ketika dahulu. Yang laluan tu dekat sini. Okey, sekarang ni saya akan cuba turun dekat bawah lah. Saya nak tengok sendiri situasi dan keadaan dekat bawah tu macam mana. Tapi laluan untuk turun dekat bawah memang agak rumit sikit. Nak turun dekat bahagian bawah tu memang agak rumit sikit. Sebab dekat sini pun semak samun. Tapi walau bagaimanapun saya akan cuba cari jalan untuk turun dekat bawah dan untuk tengok sendiri situasi dan keadaan dekat bawah tu macam mana. Saya cuba cari jalan untuk turun ke bawah jembatan tu. Tengok macam mana. Harap boleh turun. Hujan lah. Hujan dekat sini. Kat sini boleh lalu ke? Tak jumpa. Dari tadi saya pusing-pusing nak cari jalan untuk turun dekat bawah tu, tak jumpa lagi. Langkah mesti nak jaga-jaga sebab licin dekat sini. Dekat sini ada macam anak sungai tapi boleh tahan kuat juga air ni. Mungkin disebabkan baru lepas hujan kot. Saya cuba untuk turun dekat bawah jembatan tu untuk melihat sendiri situasi dan keadaan dekat sana macam mana. Alhamdulillah. Macam ni lah keadaan dekat bawah ni. Nak pergi dekat bawah ni bukan senang kena tempuhi belukar ni dengan keadaan yang licin. Boleh tengok lah situasi dan keadaan dekat sini.
Tadi kalau dari atas boleh nampak pokok tu. Okey, ini bahagian bawah lah. Pokok tu dia menjalar sampai dekat atas jembatan. Setelah sekian lama tempat ni dibiarkan sampai pokok semua pun naik sampai atas jembatan tu. Ini tak tahu bekas apa ni. Macam ada bekas kena korek bahagian ni. Cuma tak tahu apa. Ini anak sungai itu. Tadi boleh nampak dari atas jembatan tinggi ini. Bermakna kalau tengok balik keadaan tempat ni, sekarang ni saya dah dekat bawah jembatan. Tanah runtuh tu ataupun bongkahan batu dengan tanah tu, dia hempap atas jembatan ni sebenarnya. Tapi bukan yang bahagian ni, bahagian hujung kat sana tu. Tak mustahil satu hari nanti benda ni boleh runtuh balik Tak mustahil. Sebab dengan apa? Dengan bebanan bongkar-bongkar batu yang ada atas jembatan tu. Lepas tu dengan keadaan tanah sini yang orang kata memang sering terjadi tanah runtuh. Jadi tak mustahil lah benda ni boleh runtuh ke ataupun sebaliknya. Tapi apapun, kita minta dijauhkan lah dari benda-benda yang macam tu. Sebab ini salah satu bencana untuk negara kita. Kalau tengok dari sebelah sini pun ada pergerakan air. Tapi air yang ni dia datang daripada highway Dia datang daripada tepi Lubu Raya tu, dan dia sampai dekat sini lah. Air sungai yang betul-betul kat depan ni, dia datang daripada puncak bukit tu. Saluran air ni jumpa dekat sini, terus masuk dekat sini. Ada satu macam small tunnel dekat sini. Dia masuk dekat dalam ni lah. Kalau tengok betul-betul dekat bawah ni, saya tengok ada kawasan yang macam ni lah. Lepas tu ada tempat yang kena korek tu. Saya perasan ada tapak, mungkin tapak kaki babi hutan kot. Tempat ni mungkin tempat babi hutan berteduh ataupun berehat lah. Jadi mungkin tak boleh lama-lama dekat sini. Takut nanti babi hutan balik dekat sini, dia nampak, dia rasa terancam, dan dia akan melakukan serangan lah. Risau tu je. Saya tengok ada tapak kaki babi hutan ni. Babi hutan pun bahaya Memang ada kes orang terbunuh sebab binatang tu. Boleh tengok dekat sini pun sama. Memang ni tempat dia orang berteduh, berehat kot. Jadi tak boleh lama-lama lah dekat bawah ni. Sebelum ni pun saya ada explore tempat ni. Video tu pun saya ada upload dalam akaun saya. Tapi kemungkinan video tu saya akan remove dari akaun saya atas beberapa faktor lah. Atas beberapa faktor saya akan remove. And video tu hampir 100,000 lebih view juga 100, last kali saya tengok sudah 113 ya. Tapi video tu tak berapa detail sebenarnya, sebab time tu saya tak cukup masa. Saya tak berapa cukup masa datang dekat sini time tu. Ini and then kali kedua ni saya datang balik
Itu yang sempat naik atas ni. Okey, lagi satu, kalau nak pergi tempat ni seboleh-bolehnya kena minta kebenaran daripada pihak PLAS dahululah. Untuk keselamatan, nanti risau apa-apa terjadi, boleh jumpa dengan datang terus dekat dia punya office ataupun jumpa unit Peronda pun boleh. Tengok kalau dia orang kata okey, pergi. Kalau dia orang kata tak benarkan, kita kena patuh. Sebaik-baiknya kita kena minta kebenaran dahulu. Minta dekat unit Peronda lah, sekurang-kurangnya unit Peronda, sebab dia orang tahu kita ada dekat sini. Kedudukan sebenarnya tempat ni dekat kilometer 303.8 Tapi yang bahagian saya berdiri ni, kalau kita guna lebuh raya tu menghala ke utara, kedudukan dia sebelah kanan. Kalau menghara ke selatan, kedudukan dia sebelah kiri. Kena tengok betul-betul. Tapi bahagian yang atas ni memang tak boleh nampak Bahagian dekat bawah tu pun tak boleh nampak. Yang boleh nampak bahagian jambatan. Ada jambatan dekat ujung sana. Tadi ada dalam video tu, saya ada sertakan dalam video ni. Selepas sedikit lah tentang tempat ni. Lepas tu, tapak RNR tu, dia dekat sana. Dekat sana. Tapi tak boleh nampak dekat sini sebab dekat sini pun orang kata dah semak samun dengan pokok yang rimbun tumbuh dekat sini. RNR tu dekat sebelah sana. Kalau kita menghala ke utara, boleh tengok sebelah kiri bekas tapak RNR Naluri saya mengatakan macam tu sebab tadi saya pergi explore tempat tu, ada bekas-bekas macam tayar ataupun ada beberapa lah batu-batu konkrit yang masih kelihatan dekat sana. And mungkin yang laluan kita lalu sekarang ni, itu adalah bekas tapak RNR satu ketika dahulu. Bekas tapak hentian rehat lah. Hentian rehat suatu ketika dahulu. Tempat tu kita boleh tengok. Kalau kita menghala ke selatan, ke utara, sebelah kiri, kena tengok betul-betul boleh nampak. Dia dekat kilometer 304. Lebih kurang macam tu. Tapi tempat tu saya masih muskil Dia suatu ketika dahulu tapak RNR ke ataupun hentian sebelah saja, sebab mengikut sumber yang saya cek, dalam ada beberapa video yang pernah masuk dalam Detik Tragic, dia mengatakan tempat tu, boleh tengok dekat video tu, dia tulis dekat sana Gua Tempurung Rest Area. Sebab tu saya kata tempat tu kemungkinan RNR ke. Okey. Tapi sebenarnya RNR dengan hentian sebelah ni, dia dua nama yang berbeza, satu fungsi yang sama sebenarnya. Tak ada, dia sama je fungsi dia untuk kita berhenti, berehat dan buat apa yang patutlah. Cuma kekurangan dekat hentian sebelah ni, dia tidak ada macam pam minyak, ATM machine, okey. Ada, tapi ada setengah hentian sebelah yang ada kedai makan, ada yang tak ada, dia macam tu. Kiranya facilities dekat hentian sebelah ni dia tak se-advance dengan RNR lah. Okey, RNR ni, rehat dan rawat ni, dia lebih orang kata lebih advance lah. Dia macam-macam ada kedai makan, ATM machine, stesen minyak. Itu perbezaan dia. Tapi sebenarnya fungsi dia tetap sama. Dua nama satu fungsi. Itu saja sebenarnya. Jadi saya rasa pun saya pun tak boleh lama-lama sangat dekat sini. Hari pun nak hujan. Mungkin sudah tibanya masa untuk saya tinggalkan tempat ni. Okey. Ini serba sedikit suasana dekat sini. Kita naik, saya dah naik dekat atas ni. Dah tengok keadaan dan situasi dekat sini macam ni lah lebih kurang. InsyaAllah kalau ada masa satu hari nanti, ataupun siapa-siapa yang tahu ada kenangan dekat laluan ni, siapa-siapa yang ada kenangan, bolehlah kongsilah cerita tu. Kongsilah kenangan tu, tak ada masalah. Komen je dekat ruangan komen. Semoga kita berjumpa lagi lah. Nanti dalam video ni boleh tengok lah, ada saya sertakan beberapa beberapa gambar lah kenangan waktu kejadian dekat sini, pernah masuk berita, pernah masuk paper suatu ketika dahulu, boleh tengok. Dan sumber tu saya dapat daripada Detik Tragic lah. Boleh tengok dekat description, saya akan sertakan link tu, boleh tengok dekat sana. Okey. Terima kasih.